أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan kepada dia kefahaman di dalam urusan agama. Dan moga-moga kita juga dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang keempat anjuran Masjid Al-Akram Datuk Kramat menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kalau tidak silap catatan saya, kita sampai ke muka surat 35, betul ya? Iaitu nuskah terbitan Akademi Jawi Malaysia. Soalan, berapa sifat yang wajib pada hak Tuhan kita Azza wa Jalla dengan tafsil? Tafsil artinya secara satu persatu, secara huraian, ataupun kita kata secara terperinci. Lawan kepada ijmal. Tafsil lawan kepada ijmal ya. Kalau tafsil itu secara terperinci, maka ijmal adalah secara menyeluruh, secara umum begitu sahaja. Kita telah sebut ya dalam kuliah yang lalu bahawa secara ijmal, secara keseluruhan, wajib kita itu beriman bahawa Allah Ta'ala mestilah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Disebut dalam bahasa Arab
kamalat. Kamal itu berarti kesempurnaan. Bila tambah alif ta, kamalat berarti banyak. Segala sifat kesempurnaan mesti ada pada Allah. Dan Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Itu di opposite lah. Kalau Allah mesti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, berarti mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Dan antara kekurangan adalah Allah itu sama seperti makhluk. Itu mustahil. Ya, hati-hati ya. Kerana di zaman kita ni bab akidah dah jadi celaru dah. Antara lain, minta maaf sebut ya, disebabkan oleh fikrah golongan Wahabi. Yang mana kalau dahulu golongan Wahabi ni sering mengganggu umat Islam yang lain dengan isu-isu amalan. Dia kata amalan ni bid'ah, tak boleh buat ya. Talqin ni bid'ah, sapu muka lepas salam bid'ah, bahkan ada yang sampai mengatakan baca doa kunut juga bid'ah ya. Itu satu masa dahulu. Sekarang mereka sudah mengganggu umat Islam sampai kepada perkara-perkara akidah. Dia kata kita mesti percaya bahawa Allah Ta'ala tu bertempat, dan tempat Allah tu adalah di atas arasy. Kalau kita tak percaya demikian, kata dia, kita telah kufur dengan Quran dan Sunnah. Kita juga mesti percaya bahawa Allah Ta'ala itu pada 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Jadi kalau kita tidak percaya demikian, berarti kita telah menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpama dengannya, sehinggalah masyarakat jadi confused. Ni mana satu yang betul? Maka itulah penting untuk kita memahami isi pengajian sifat 20, yang mana isi pengajian sifat 20 ini insya-Allah menjadi antivirus, menjadi benteng untuk membenteng keimanan kita dari syubhat keraguan, sama ada dalam bentuk akidah yang kufur, yang keluar dari Islam, ataupun dalam bentuk akidah yang bid'ah ya, orang itu masih orang Islam tapi dia berdosa kerana melakukan rekaan-rekaan dalam perkara akidah, menjadikan akidah itu tidak lagi sama sebagaimana akidah yang dipegang dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para rasul yang lain alaihi wassalatu wassalam, kerana bab akidah tidak berbeza. Akidah yang dipegang oleh orang Islam di zaman Nabi Adam alaihi salam, itulah akidah yang dipegang oleh orang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh itu itulah akidah yang mesti dipegang oleh orang Islam di zaman kita sehinggalah hari kiamat, tidak ada beza. Berbeza dengan syariat, kita tahu bahawa syariat seorang nabi dalam perkara-perkara tertentu boleh berbeza dengan syariat nabi yang lain. Itu boleh berlaku ya. Dalam bab amalan boleh jadi hukum dalam syariat nabi dahulu tak sama dengan hukum dalam syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi akidah tidak mungkin tidak sama. Baik. Jadi pertama kita nak jelaskan, bila ditanya berapa sifat yang wajib pada hak Tuhan kita azza wa jalla dengan tafsil, wajib di sini bukan wajib syarak. Kadang ada di kalangan orang-orang yang jahil dan tidak segan silu mempamerkan kejahilan dia di khalayak ramai di zaman internet, di zaman Facebook ini. Dia kata macam mana pula ada sifat wajib bagi Allah? Siapa yang nak wajibkan kepada Allah Ta'ala tu? Jadi bila dia bertanya demikian, berarti dia gagal faham wajib yang dimaksudkan di situ bukan wajib syarak. Wajib syarak tu adalah dituntut kita melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang putus, tidak ada pilihan. Sekira-kira kalau dilakukan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan berdosa. Kalau macam tu memang timbullah persoalan. Siapa yang nak wajibkan atas Allah? Kiranya kalau Allah tak buat, Allah berdosa kah? Tapi wajib yang disebut dalam kitab Tauhid bukan wajib syarak, tetapi wajib akli. Wajib dari segi akal, sesuatu yang akal tidak boleh terima tiada. Itu wajib. Bukan buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu wajib syarak lain. Ini wajib akal. Akal tidak akan boleh terima nafi. Sampai bila-bila pun tak mungkin dikatakan tiada, akal tidak boleh terima. Akal kata mesti ada. Itu wajib akli. Lawannya mustahil.
iaitu sesuatu yang akal tidak boleh terima ada. Kalau dikatakan ada anak bagi Allah, mustahil. Ada Tuhan selain daripada Allah, ada Tuhan lain, mustahil, tak akan ada. Ataupun Allah itu sama seperti makhluk, mustahil. Di sinilah orang sudah mula keliru. Dulu orang tidak bercakap benda-benda macam ini. Jadi kita perhatikan misalnya dalam dialog-dialog mereka, mereka mengatakan bahawa Allah tu memang turun ke langit dunia. Sedangkan kita tahu langit ini adalah makhluk. Tidak mungkinlah Allah itu di dalam makhluk dia atau berada pada makhluk dia. Lalu orang ini membantah. Kata dia, takkanlah Allah tidak boleh turun ke langit dunia. Sedangkan malaikat pun boleh turun naik. Malaikat ada kalanya turun ke langit dunia, naik lagi. Ya, Allah yang cipta malaikat. Malaikat tu boleh turun. Takkan Allah yang cipta malaikat tak boleh turun. Ini bahaya orang yang tidak belajar tauhid sifat 20, dia bercakap perkara-perkara yang berada pada sempadan kufur. Kerana menyamakan Allah seperti makhluk. Dia cuba nak kias, dipanggil ni kias aula. Kias yang lebih layak lagi. Bahkan sebahagian mengatakan kalau kias aula sebenarnya bukan kias. Sebab dah memang faham daripada percakapan. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kata kepada dua ibu bapa yang telah berusia itu dan janganlah bercakap kasar dengan mereka. Maka automatik kita faham kalau pukul ibu bapa haram. Dalam Quran tak sebut jangan pukul ibu bapa. Dalam Quran hanya sebut jangan berkata itu macam satu benda yang tak sukalah. Abang nanti boleh tak tolong mak macam ni. Tu Allah tak bagi kata. Kerana dengan ibu bapa yang berusia itu akan melukakan hati dia. Wala tanharhuma, dan jangan menyergah mereka. Jangan bercakap kasar dengan mereka. Walaupun Allah tidak sebut jangan pukul mereka, jangan tendang mereka. Kias aulanya kalau berkata sahaja pun sudah haram. Bercakap kasar saja sudah haram, mimbab aula, lebih-lebih lagi lah. Kalau sampai tendang, kalau sampai pukul, tentulah haram. Itu namanya kias aula. Boleh ke kias Allah dengan makhluk? Asas kias ni adalah persamaan. Oleh kerana ada persamaan antara dua perkara, maka hukumnya sama. Ya, misalnya antara minum nabis, minuman yang dibuat daripada tamar, daripada kurma, dan hasilnya itu akan memabukkan. Dan minum arak, khamar, iaitu minuman yang dibuat daripada anggur, juga memabukkan. Oleh kerana sama-sama memabukkan, maka hukumnya sama, iaitu haram. Walaupun Quran hanya sebut khamar. Quran tidak cerita tentang nabis. Tetapi oleh kerana sama saja nabis dan khamar, iaitu sama-sama minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal, maka natijahnya sama-sama hukum, iaitu sama-sama haram. Boleh tak kita kias misalnya, ini red wine, haram minum dia. Ini air sirap, warna merah juga. Oleh kerana sama-sama merah, maka sebagaimana haram minum wine, maka haram minum sirap. Bolehkah? Bolehkah kita haramkan minum air sirap kerana warnanya sama macam wine? Tak boleh. Kenapa? Kerana persamaan itu tidak relevan. Minum air sirap tidak mabuk. Yang menjadikan arak itu diharamkan kerana kesan memabukkan tadi, menjejaskan akal. Bila akal sudah terjejas, macam-macam perkara yang tidak baik akan dilakukan. Maka diharamkan. Sirap walaupun warnanya merah, merahnya sirap itu tidak menjadi asas yang sama pada hukum. Bayangkan. Maka kalau ada orang kias, dia kata sirap haram kerana warna sama macam warna red wine, maka red wine haram, sirap haram. Itu kias yang fasid, kias yang rosak. Tak terpakai kias macam itu. Kerana dia cuba menyamakan dua perkara yang tak sama. Padahal sama-sama makhluk. Air sirap tu makhluk, wine juga makhluk. Pun dilarang kias bila tidak ada persamaan. Bayangkan orang yang nak kias Allah Ta'ala dengan makhluk.
Malaikat tu makhluk. Oleh kerana malaikat turun naik, maka Allah pun kena turun naik. Ini kias yang batil, bahkan boleh membawa kepada kufur. Kalau guna logik yang sama, boleh tak orang tu berkata, Allah Ta'ala yang cipta wanita. Wanita tu makhluk Allah, Allah cipta. Dan wanita boleh beranak. Takkanlah Allah yang cipta wanita tak boleh beranak. Boleh ke pakai logik macam tu? Samalah tadi. Allah ciptakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril boleh turun naik. Langit dunia naik lagi ke naik yang atas. Takkan Allah yang mencipta malaikat Jibril tak boleh turun naik? Habis apa beza dengan yang cakap tadi? Allah ciptakan wanita, wanita boleh beranak. Takkanlah Allah yang ciptakan wanita tak boleh beranak? Ini gagal faham. Ada perkara yang wajib mesti ada pada Allah, ada perkara yang mustahil, tak mungkin ada pada Allah Ta'ala. Jadi antara perkara yang mustahil ada pada Allah Ta'ala sama seperti makhluk. Beranak sama seperti makhluk. Bahkan akan jadi syirik. Akan ada Tuhan selain daripada Allah, iaitu anak Tuhan. Anak Tuhan, ia Tuhan. Berarti Tuhan bukan Esa. Kalau sudah ada anak Tuhan, kenapa tidak ada cucu Tuhan? Kalau memang Tuhan sifatnya beranak, berarti sebagaimana Tuhan beranak, anak Tuhan juga beranak. Jadi tidak adalah yang namanya tauhid. Yang ada adalah Tuhan yang banyak. Itu mustahil. Bila mustahil, tak boleh kita kiaskan dengan makhluk. Oleh kerana makhluk beranak, maka Allah cipta makhluk juga mesti boleh beranak. Itu otak sudah tak berfungsi dengan baik. Itu antara side effect memandang rendah, memandang lekeh kepada pengajian sifat 20 yang dipegang oleh umat Islam ahli sunnati wal jamaah sejak zaman berzaman. Tapi tak ada pun zaman Nabi, Ustaz. Tak ada zaman Nabi, itu penyusunannya bang. Penyusunan wujud, kidam, bakok tu yang tak ada zaman Nabi. Tapi keimanan bahawa Allah tu wujud ada tak zaman Nabi? Tak mungkin tak ada zaman Nabi. Itu namanya etis kalau sampai mengatakan Allah tak wujud. Bahkan sebelum zaman Nabi, yang namanya orang beriman pasti yakin Allah tu wujud. Adakah umat Nabi Musa tidak yakin Allah wujud? Adakah umat Nabi Ibrahim tidak yakin Allah wujud? Adakah umat Nabi Nuh AS yang beriman tidak yakin bahawa Allah tu wujud? Semenjak zaman Nabi Adam AS sampai kiamat, yang namanya mukmin Muslim pasti yakin Allah wujud. Dan pasti yakin bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan. Itu namanya kidam. Maka disebut di sini. Ini antivirus kepada akidah yang kufur dan antivirus kepada akidah yang bid'ah. 20 antivirus ni. Yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla dengan jalan tafsil, iaitu secara terperinci 20 sifat. Iaitu pertama wujud, tak mungkin orang beriman kata Allah tak wujud. Yang kedua kidam, berarti Allah wujud tidak ada permulaan. Tak mungkin orang tu beriman dia akan kata Allah dulu tak wujud, selepas tak wujud baru Allah wujud. Tak mungkin. Kerana setiap yang wujud selepas tak wujud pasti diwujudkan. Pasti. Yang tidak diwujudkan hanya yang wujud tanpa ada permulaan, iaitu Allah Ta'ala. Yang dahulu tidak wujud, kemudian baru wujud, maka tidak mungkin mewujudkan diri sendiri. Oleh itu pasti diwujudkan oleh yang lain. Kalau sudah diwujudkan oleh yang lain, maka itu bukan Tuhan. Yang diwujudkan oleh yang lain itu namanya makhluk. Maka pasti berakidah dengan sifat kidam. Allah wujud tanpa ada permulaan. Tidak mungkin orang beriman mengatakan Allah sekarang wujud, satu masa Allah akan binasa. Pasti mereka akan berkeyakinan Allah wujud selama-lamanya. Itulah namanya baqaq. Siapa kata tidak ada zaman Nabi? Ya. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Ini terjemahan bahasa lama. Bahasa mudahnya, Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah. Ya. Ada pula ajaran sihak kata Nabi itu Allah. Nabi mulia memang, tapi semulia Nabi masih makhluk. Allah Khaliq yang maha pencipta, tak mungkin dah Nabi itu Allah. Di Perak baru keluar fatwa ajaran apa nama dia? Ma'am. Muhammad Allah, Allah Muhammad. Ini semua ajaran yang tidak faham sifat 20. Ya.
Allah tidak akan sama seperti makhluk. Apalagi nak mengatakan Allah tu makhluk. Sehari dua ni ada pula kecoh, Allah tu alam ghaib, kata dia. Loh, alam tu kan makhluk. Alam tu ma siwa Allah. Apa yang lain daripada Allah, apa yang lain daripada Allah, ya makhluk. Tak kisahlah ghaib, tak ghaib. Kalau kamu katakan Allah tu alam, batil. Kok dia tersalah sebut, tersalah sebut, cakaplah tersalah sebut. Minta maaf. Saya tak bermaksud nak kata macam itu. Bukan diam saja. Itu kalam kufur. Kalau tersalah sebut, kena terangkan. Oh, saya tak bermaksud. Tapi tersalah sebut. Moga-moga tidak berdosa. Rufi'a ummati al-khata'u wa nisyan. Diangkat daripada umat aku ni, dosa apa yang dilakukan kerana silap dan kerana lupa. Tapi jangan diam saja. Kerana kalimah itu serius. Kamu kata Allah itu alam ghaib, berarti Allah itu adalah makhluk yang ghaib. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, terjemahannya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Bukan maksud berdiri macam kita kata orang yang tak sakit, orang sihat dia boleh berdiri sendiri. Tapi kalau orang sakit dia kena stroke dan sebagainya, tu kena orang bantu. Bukan maksud qiyamuhu itu berdiri macam itu. Maksud qiyamuhu ta'ala binafsihi menafikan bahawa Allah Ta'ala berhajat kepada yang lain. Kalaupun Allah ceritakan malaikat ini tugas ini, bukan kerana Allah berhajat pada malaikat. Oh, malaikat ini tugasnya jaga rezeki. Oh, tanpa malaikat juga Allah boleh bagi rezeki, apa masalah? Rezeki milik Allah. Jadi jangan ingat apabila malaikat ini tugas cabut nyawa, maka Allah tak mampu nak cabut nyawa kalau tidak ada malaikat, tidak. Menafikan Allah berhajat kepada yang lain termasuklah menafikan Allah Ta'ala berhajat kepada tempat. Habis kalau kita kata Allah Ta'ala tidak bertempat, kita kufur dengan Quran. Quran kata Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Ya memang Quran kata Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Maka sebagai orang Islam wajib kita itu menetapkan istiwa bagi Allah. Tak boleh kita kata tak ada istiwa. Wajib kita kata ada istiwa bagi Allah. Tapi isunya apa makna istiwa? Kamu yang mengatakan istiwa itu bermakna Allah bertempat atas arasy. Salafus soleh yang mana yang berakidah macam itu? Sahabat Nabi yang mana yang berakidah Allah bertempat di atas arasy? Kalau kamu betul-betul akidah salaf sebagaimana yang kamu dakwa, maka ambillah jalan salaf, iaitu sebagaimana Al-Quran sebut, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu makna daripada ayat-ayat yang mutasyabihat kecuali Allah. Maka serahlah makna istiwa itu kepada Allah. Apa makna istiwa? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Yang pasti tentulah makna yang layak dengan Allah. Itu cara kebanyakan salaf. Serah pada Allah. Sebahagian daripada salaf dan kebanyakan khalaf ni makna generasi yang kemudian, mereka mengambil makna daripada qiraat yang kedua. Qiraat yang pertama, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti situ. Bacaan yang kedua, dia tidak berhenti di situ. Dia tidak wakaf pada kalimah Allah, tapi dia sambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan juga para alim ulama yang mendalam ilmu mereka. Kalau ikut qiraat yang kedua, Allah tahu makna ayat mutasyabihat, alim ulama yang mendalam ilmu mereka juga tahu makna ayat mutasyabihat. Makanya kebanyakan khalaf mereka melihat pada makna-makna sesuatu perkataan itu, manakah yang layak dengan Allah, maka itulah yang dimaknakan. Ya, istawa kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu maknanya al-qahru, menggagahi. Makna arasy itu terpaksa patuh tunduk kepada Allah. Maka ini layak dengan Allah. Kerana memang qahara ini sifat kesempurnaan. Bahkan salah satu nama Allah Al-Qahhar, yang maha menggagahi. Dalam Quran sebut Allahu qahirun fauqa ibadih. Allah yang menggagahi hamba-hamba dia. Kita ni hamba Allah, banyak benda kita nak lain jadi lain sebab kita terpaksa patuh kepada kehendak Allah. Ya. Jadi jangan kita keliru dengan golongan yang diambil makna yang tidak layak dengan Allah, lalu dia memahami dengan makna tersebut,
lalu membatalkan ayat yang muhkamat, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu apa pun yang seumpama Allah. Ayat yang muhkamat seperti walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu yang sama seperti Allah satu orang pun. Tak ada. Kalau kamu memahami dengan makna yang zahir seperti Allah duduk, Allah bertempat di atas arasy, maka itu kamu termasuk golongan yang cenderung kepada sesat. Quran dah sebut, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada bengkok, cenderung pada sesat, apa yang mereka buat? Fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan ikut yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat, yang menyebabkan akhirnya Allah Ta'ala seperti makhluk juga. Ya, sekejap ada di atas, sekejap turun ke bawah, arasy kosong sekejap. Tidakkah arasy itu makhluk Allah? Apa makna arasy makhluk Allah? Berarti Allah yang ciptakan. Berarti sebelum Allah ciptakan, arasy tidak wujud. Adakah Allah seperti arasy? Sebelum arasy tercipta, Allah juga tidak wujud? Mustahil. Kan kita dah isbatkan sifat kidam. Allah wujud tanpa ada permulaan. Berarti sebelum ada arasy, Allah wujud. Maka wujudnya Allah tanpa arasy, tanpa tempat itu pasti. Kenapa tak pegang yang pasti ni? Kenapa ambil yang tasyabuh tadi? Sebab dalam hati kamu ada zair, ada bengkok, cenderung nak jadi sesat. Padahal apa salahnya kamu ambil yang pasti? Kerana sudah pasti Allah wujud tanpa ada arasy. Adakah selepas Allah tu menciptakan arasy, maka Allah berubah menjadi wujud di atas makhluknya? Jadi ini perkara-perkara yang menjadikan pengajian sifat 20 ni makin penting. Virus tu dah makin tersebar. Antivirus tak dipasang. Habis ya? Rosak lah. Kemudian wahdaniyah, Allah tu Maha Esa. Bukan hanya esa pada zat, bahkan kita akan belajar nanti esa pada sifat. Jangan kita mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, dan jangan kita mensifatkan makhluk dengan sifat Allah. Jangan, itu namanya syirik. Yang diorang tak faham. Tawasul dibantainya syirik, istighasah yang dituduhnya syirik. Bukan masalah itu. Masalahnya menuhankan makhluk itu syirik. Maknanya kamu mensifatkan makhluk dengan sifat Tuhan. Adapun kamu menyifatkan Tuhan dengan sifat makhluk, itu syirik. Adapun tawassul, itu Nabi SAW yang anjurkan. Kamu yang ta'assub, taklid buta kepada Imam Ibn Taymiyah dalam masalah tawassul, sehingga kamu membeza-bezakan tawassul orang hidup boleh, tawassul orang mati haram. Ini bid'ah. Ini pembahagian yang bid'ah sayyi'ah dalalah. Bercanggah dengan hadis Nabi SAW, bercanggah dengan kefahaman salafus soleh. Sahabat Nabi mengajar dengan tawassul kepada orang untuk diamalkan selepas kewafatan Nabi SAW. Karena sahabat Nabi faham tawassul dengan Nabi itu adalah kerana kemuliaan Nabi. Dan kemuliaan Nabi tidak terbatal dengan sebab kewafatan Nabi. Tak mungkin Nabi mulia hanya masa hidup, lepas Nabi wafat sudah tidak mulia lagi. Mustahil. Tapi ini golongan gagal faham. Dan golongan ini semakin menyebarluaskan kegagalan faham mereka kepada masyarakat, menjadikan masyarakat juga gagal faham. Dan ini bab akidah. Ini bukan lagi masalah talqin, masalah tahlil arwah, masalah zikir berdoa ramai-ramai, bukan. Ini sudah melibatkan masalah akidah. Jadi ahli sunnah wal jamaah kena bangkit. Jangan diam saja. Tak mau gaduh-gaduh lah, tak mau gaduh macam ni bab akidah. Baik. Kudrah, berarti Allah Ta'ala berkuasa. Tak ada dalil ke? Ada orang sedap cakap, jangan belajar sifat 20, bukan ada dalil Quran hadis pun. Tak ada dalil Allah berkuasa. Kamu mengaji Quran macam mana? Tak jumpa dalil Allah Ta'ala Maha berkuasa. Tak jumpa ayat wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala atas setiap sesuatu itu Maha berkuasa. Tak jumpa. Iradah berarti kehendak. Pasti Allah Ta'ala buat sesuatu dengan kehendak. Lain macam kita. Kadang kita buat sesuatu kerana terpaksa. Allah tak mungkin terpaksa. Akal yang sihat tak boleh terima Tuhan tapi terpaksa. Tuhan apa kalau sampai terpaksa? Maka itu kita menolak akidah Qadariyah, akidah Mu'tazilah, yang mengatakan Allah tidak takdirkan perkara yang buruk tu Mu'tazilah. Yang mengatakan Allah jadikan manusia tapi perbuatan manusia bukan Allah takdirkan. Kalau gitu berlaku perkara ini luar daripada takdir Allah. Kalau berlaku satu perkara luar daripada takdir Allah, makna Allah terpaksa, helpless. Allah tak boleh nak buat apa.
Allah tak nak jadi macam itu, tapi jadi juga. Mustahil. Mustahil bahkan satu zarah bergerak luar daripada kuasa Allah. Mustahil satu daun gugur luar daripada takdir Allah. Apakah berlaku peperangan, pembunuhan luar daripada takdir Allah? Maka kita ahli sunnah wal jamaah beriman, buruk dan baik hakikatnya itu adalah ketentuan Allah. Mu'tazilah tak faham tu. Jadi antivirus kepada akidah yang bid'ah. Akidah Mu'tazilah ni tidaklah sampai kufur, tapi bid'ah, berdosa berakidah macam itu. Kemudian ilmu pasti takkanlah Allah yang menciptakan jahil. Makanya ulama tidak khilaf bab qadariyah. Bab Mu'tazilah adakah jadi kafir, bab akidah Mu'tazilah khilaf di kalangan ulama, sebahagian mengatakan jadi kafir, sebahagian mengatakan masih Islam tapi berdosa. Tapi kalau qadariyah yang awal dahulu, dia kata Allah tidak takdirkan perbuatan manusia. Allah cuma cipta saja manusia. Lepas tu manusia itu sudah automated. Bukan lagi takdir Allah. Apa baik buruk manusia buat tu dia sendiri. Makanya Allah pun tak tahu, kata dia. Sebelum manusia buat satu perkara, Allah pun tak tahu manusia itu nak buat apa. Sebab bukan Allah yang takdirkan. Maka tidak ada khilaf di kalangan ulama, akidah seperti ini menjadi kafir orang yang sebegitu. Sebab dia menafikan kudrah Allah. Dia menafikan ilmu Allah. Jadi Allah belum tahulah. Manusia itu buat baru Allah tahu. Maka akidah ini ditolak. Sebab kita belajar sifat 20. Antivirus kepada akidah yang kufur, akidah yang bid'ah. Hayah, Allah hidup tidak mati. Apa tidak ada dalil? Tidak kata salah satu nama Allah itu Al-Hayy, yang hidup, bukan Al-Muhyi saja. Bukan Allah yang menghidupkan sahaja, bahkan Allah sendiri Al-Hayy yang maha hidup. Jadi malanglah. Zaman sekarang ni ramai kita jumpa penyakit macam ni. Confident dia cakap dalam Facebook. Sifat 20 tak ada dalil, kata dia. Bahkan kata dia kalau belajar sifat 20 tu jadi kafir. Ada yang sampai macam itu. Jadi kafir macam mana? Ini semua sabit dalam Quran hadis. Ya. Pasti Allah bersifat hayah, hidup. Samak, pasti Allah bersifat dengan ada pendengaran, Allah mendengar. Basar, ada penglihatan, Allah melihat. Kalam, ada percakapan, Allah itu berkata-kata. Maka oleh kerana Allah itu bersifat kudrah iradah dan seterusnya, maka sebahagian ulama meletakkan, pastilah kita bilang juga hal keadaan Allah itu berkuasa. Yang jadi 20. Asal bilang 13 saja. Kok orang katalah Asy'ariyah Maturidiyah khilaf juga. Asy'ariyah kata sifat wajib 13. Maturidiyah kata sifat wajib 20. Khilaf pada membilang. Kedua-dua Asy'ariyah dan Maturidiyah menerima kaunuhu qadiran, hal keadaan Allah itu berkuasa. Bahkan kalau menafikan hal keadaan Allah berkuasa, itu boleh jadi kufur lah. Maknanya Allah itu lemah. Orang tu kata Allah lemah, apa jadi iman dia? Wasak. Kaunuhu muridan, hal keadaan Allah tu berkehendak. Kaunuhu aliman, hal keadaan Allah tu mengetahui. Kaunuhu hayyan, hal keadaan Allah maha hidup. Kaunuhu sami'an, hal keadaan Allah Ta'ala tu maha mendengar. Kaunuhu basiran, hal keadaan Allah Ta'ala tu maha melihat. Dan yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, hal keadaan Allah Ta'ala tu maha berkata-kata. Ya, ini ada orang komplain lagi. Nah, tadi dia komplain kata tak ada zaman Nabi. Lepas tu dia komplain pula, takkan 20 je Ustaz. Nama Allah pun 99. Ya, siapa kata sifat Allah hanya 20 ni? Kan dah sebutkan ijmal tadi, beriman bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga, hanya Allah yang tahu. Yang 20 ni yang wajib hang tahu. Yang inilah sekadar manusia faham. Kalau tak ada salah satu daripada sifat 20, tak mungkinlah Tuhan. Manusia boleh faham dah takat tu. Kalau tak wujud, boleh kata Tuhan ke? Benda yang tak wujud. Benda yang baru wujud, Tuhan ke? Dulu tak wujud, sekarang baru wujud, Tuhan ke? Tak mungkin. Benda yang wujud tapi akan binasa, Tuhan ke? Tak mungkin. Benda yang wujud sama seperti makhluk, Tuhan ke? Tak mungkin. Benda yang wujud berhajat kepada makhluk, itu Tuhan ke? Tak mungkin. Jadi sebenarnya 20 sifat ni bukan membataskan sifat Allah hanya pada 20, tapi menerangkan ummahatus sifat, sifat-sifat yang paling utama yang orang boleh faham. Tak ada sifat tu, tak mungkin Tuhan. Tak adalah kata ayah pin Tuhan.
Ayah Pin kan lemah makan nasi lah, pergi tandas lah. Ya. Tuhan Harun kena stroke lagi. Kena bicara kat mahkamah, Tuhan apa macam tu. Kan? Tuhan pula didapati bersalah oleh mahkamah. Resign je lah jadi Tuhan. Bukan Tuhan. Mengaku saja. Kalau pun boleh buat benda pelik, bukan Tuhan. Manusia boleh terbang di udara, bukan Tuhan. Burung pun boleh terbang. Apa burung Tuhan? Boleh berjalan atas air, bukan Tuhan. Tu serangga, apa nama tu? Boleh jalan atas air, apa masalah? Bukan Tuhan. Kapal boleh belayar di atas air, bukan Tuhan. Ya, kalau serangga, tak heran lah. Ringan. Kapal tu kan berat. Pun boleh timbul atas air. Bukan Tuhan. Jadi apa sahaja yang tidak ada salah satu daripada sifat 20 ni, bukan Tuhan. Yang ada ke-20 sifat ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara ringkas. Secara terpinci nanti insya-Allah akan diterangkan satu persatu. Baik. Soalan. Kepada berapa bahagiankah terbahagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini, dan apakah erti sifat? Yang ini bukan fardu ain. Maknanya kalau kita tak tahu, tidak berdosa. Ataupun kita tahu tapi tak apa nak faham, pun tak berdosa. Atau kita tahu dan faham tapi dah lupa dah. Mana satu lah, dah lupa dah. Tak ada masalah. Ini hanya pendetilan ilmu saja. Ya. Jadi sifat wajib ni sifat wajib juga. Tapi kalau nak didetailkan lagi, terbahagi sifat ini melihat pada sudut maknanya kepada 4 bahagi. Ya, kalau tahu bagus, tak tahu pun tak masalah. Pertama, nafsiyah, sifat diri, sifat zat. Yang kedua, salbiyah, sifat yang berfungsi menafikan yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, sifat ma'ani, sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala selagi mana ada zat. Dan sifat ma'nawiyah, yang ditetapkan kerana adanya ma'ani. Kalau adanya kudrah adalah kaunuhu qadiran. Adanya iradah adalah kaunuhu muridan. Ada sifat kuasa, maka adalah sifat hal keadaan Allah tu berkuasa. Itu namanya ma'nawiyah. Jadi ma'ani dan ma'nawiyah ni dia berkaitan. Sifat kudrah kaitannya dengan kaunuhu qadiran. Sifat iradah kaitannya dengan kaunuhu muridan, dan seterusnya sampai sifat kalam kaitannya dengan kaunuhu mutakalliman. Jadi pembahagian sifat kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah ni, tahu bagus, tak tahu pun tidak menjejaskan. Baik, apa erti sifat? Sifat itu ialah barang, yakni sesuatu yang tetap bagi yang disifatnya. Dalam bahasa Arab disebut mausuf. Ya. Ini nak bagi faham istilah je. Ya. Jangan kata Allah Ta'ala macam tu. Tak boleh nak banding-bandingkan Allah macam ini, Allah macam itu, tak boleh. Tapi nak faham istilah sifat dan yang disifatkan. Okay. Jadi saya kata sifat adalah hijau. Hijau itu sifat. Yang disifatkan adalah tudung botol. Mausuf dalam bahasa Arab. Ya. Jadi dalam istilah tauhid, perkataan sifat ini khusus untuk Allah saja. Dalam bahasa tak ada masalah. Kita boleh guna sifat untuk makhluk. Ya, apa sifat botol ni? Dia lutsina, dia apa ni? Keras. Ya. Tudungnya warna hijau. Boleh macam itu. Tapi dalam ilmu tauhid, untuk makhluk dipanggil arad. InsyaAllah kita akan terangkan lagi tentang erti sifat ini dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.